Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pelajar cikgu. Hari ini kita akan masuk pada sel kimia. Okay, bab 9 ataupun bab pertama dalam tingkatan 5. Kita akan tengok pada subtopik 9.3 iaitu sel kimia. Ini adalah DSKP-nya. Okay. Rujukan standard maksudnya apa yang ada dalam DSKP itu saja yang akan masuk dalam periksaan atau ditanya dalam soalan, iaitu menerangkan tindak balas redox dalam sel kimia melalui eksperimen. Dan kita akan tengok dari segi beza keupayaan anod dan katot. Anod, katot, terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia kita akan kenal pasti berdasarkan nilai inod. Sebab itu cikgu banyak tekankan supaya kamu betul-betul faham tentang inod. Dan kita akan hubung kaitkan anod dan katot ni dalam proses pengoksidaan dan proses penurunan. Dan dalam ni juga kita akan belajar tentang penulisan notasi sel. Dan ada sedikit pengiraan yang simple saja, pengiraan yang mudah, iaitu tentang menghitung voltan pelbagai sel berdasarkan formulanya, iaitu E naught sel sama dengan E naught katot tolak dengan E naught anod. Okey, jadi cadangan aktiviti dia ada di sini. Kena pasti anod dan katot menggunakan pasangan elektrod yang berlainan dan menentukan voltan. Awak kena tahu sel kimia ni dia ada beberapa bentuk lah, tapi yang bentuk yang paling simple sekali adalah bila melibatkan ada dua elektrod. Okay, elektrod yang berbeza, kemudian dia akan ada voltmeter di sini. Contohnya yang ini kita akan gunakan logam kuprum, yang ini kita gunakan logam magnesium dan kita celupkan ke dalam satu larutan. Okey, satu elektrolit. Yang ini kita panggil sebagai sel kimia. Dan ini nanti kita akan tengok semula lah apa dia punya ni. Kita tengok pada tips dulu. Okey, tips 1 ialah hubungan antara inod dengan ejen. Kita pun dah belajar sebelum ni kalau inod yang lebih negatif, sentiasa masih lagi gunakan segitiga yang terbalik ini. Okey, yang ni adalah nilai kosong, sunyi negatif, yang ni positif. So, yang ini adalah kita tengok selalu kita belajar yang ini adalah apa tu? Ejen penurunan semakin negatif, manakala bila semakin positif dia adalah apo ataupun ejen pengoksidaan. Itu yang kita biasa dah tengok. Tapi bila nak menentukan terminal, sama juga yang lebih negatif dia akan automatik jadi anod. Okay, manakala yang terminal positif dia akan jadi katot. Okay, katot adalah terminal positif dalam hal ni lah. Okay, yang anod akan jadi terminal negatif. Ejen kita dah terangkan. So, yang ni pun dia tahu dia akan lebih mudah melepaskan elektron. Yang ni pula dia akan menerima elektron macam sebelum ni. Dan proses yang berlaku bila dia apa tu, so automatik dia akan jadi proses pengoksidaan. Bila dia adalah ejen pengoksidaan, dia akan menjadi prosesnya penurunan. Okay, yang ini ada penambahan sedikit saja pada anod dan katot. Jadi kita tengok pada 3 jenis sel ringkas ataupun sel kimia, ada 3 bentuk. Yang ni yang cikgu sebutkan tadilah. Okay, yang ini adalah sel kimia ringkas. Dia mesti 2 elektrod. Yang ni kita kenali juga sebagai elektrod. Okay, elektrod yang berbeza. Sebab nanti kita akan kira dari segi inod. Kita tak boleh gunakan dua-dua elektrod yang sama. Itu adalah sel elektrolisis. Okay, jadi ini sel kimia kita tahu dia adalah dua elektrod yang berbeza dan larutan dia adalah larutan daripada salah satu ni lah. Kita akan gunakan selalunya akan masuk periksa adalah ni. Okay, yang dalam DSKP adalah penggunaan larutan copper nitrate. Okay, copper nitrate. Yang ini adalah sel Daniell. Nampak dia punya logam yang sama saja, iaitu logam zinc dan logam copper.
tapi dia ada penggunaan pasu berliang. Okey, pasu berliang ni. Ni pasu berliang yang ada garis putus-putus ni. Okey, bila ada pasu berliang ni, so bermaksud akan ada dua larutan berbeza lah. Dua larutan elektrolit. Yang larutan tu kita kenali dia sebagai elektrolit sebab dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Jadinya yang ini akan ada larutan, contohnya logam dia logam kuprum. So larutan dia pun mesti ada mengandungi kuprum lah. Jadi larutan bila logam kuprum, larutan dia adalah kuprum nitrat, manakala yang zinc akan dalam larutan zinc nitrat. Yang ini pasu berliang. Dan satu lagi kita kenali dia sel Daniell juga, ada dua bentuk tadi pasu berliang. Yang kedua adalah jambatan garam ataupun titian garam. Ini adalah titian garam ni atau jambatan garam. Okey, jambatan garam ni dia akan gunakan dua bahan ni saja. Okey, untuk silibus kita dia akan gunakan asid sulfurik ataupun kalium nitrat. Kita akan isikan dalam ini dengan larutan inilah. Larutan garam sama ada asid sulfurik ataupun kalium nitrat. Dan awak nampak juga sama, ada dua logam berbeza dan logam kuprum akan duduk dalam larutan kuprum, logam zinc akan duduk dalam larutan zinc. Okey, jadi kalau contohnya soalan tanya apa fungsi pasu berliang, pasu berliang dan juga jambatan garam, awak nampak memanglah awak nampak dia nak bezakan antara dua larutan, tapi jawapan yang paling tepat tujuan pasu berliang dan jambatan garam adalah tujuan utamanya untuk membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Okey, ini adalah jawapan yang paling tepat sekiranya ditanya apa kegunaan ataupun apa fungsi pasu berliang dan jambatan garam. Okey. Kita tengok pula pada soalan. Jadi dalam ni dia ada sel kimia ringkas. Ada elektrod zinc dan elektrod argentum. Okey, kita tengok pada nilai inode. Elektrod kat sini yang mana yang lebih negatif, sebab ni dia dah bagi template kan. So kita tengok pada nilai inode dia lah. Yang ni adalah negatif. So negatif dia akan ini, so jadi zinc sebab dia dah lebih negatif. Kemudian yang positif adalah argentum. Yang ni adalah elektrodnya. So elektrod kita tulislah dua jenis elektrod ni, elektrod zinc, elektrod argentum. Jadi nilai inode bagi zinc dia lebih negatif. Bila dia lebih negatif, automatik dia akan jadi terminal negatif dan dia adalah anode. Okey, anode. Jadi kita bincangkan yang sebelah dulu. Okey, tindak balasnya adalah tindak balas pengoksidaan. Ejen penurunannya adalah zinc lah. Zinc adalah ejen penurunan, bertindak sebagai ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Penerangan dia macam biasa sebelum ni adalah apa? Okey, yang ini kita tengok pada ni zinc, so dia akan pergi kat sini. Okey, yang dekat apa dia punya atom zinc melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okey, itu penerangan dia. Dan dalam pemerhatiannya adalah paling mudah kalau anode, untuk sel kimia, anode kita terus ambil E-phase. Apa maksud E-phase ni pula? E-phase ni adalah elektrod
menipis. Okay, elektrod menipis. Dan dia punya inference adalah atom zinc mengalami peroksidaan. Okay, inference dia mengalami peroksidaan. Okay, jadi setengah persamaan dia adalah macam biasalah, zinc dia akan Zn2 plus tambah 2 elektron. Okay, itu untuk sebelah sini, untuk zinc. Manakala untuk argentum, dia lebih positif. Bila dia lebih positif, dia akan jadi terminal positif ataupun kita kenali sebagai cathode. Dan dia mengalami proses penurunan serta ejennya adalah ejen pengoksidaan. Okay, kita guna warna lain. Okay, so yang ini adalah bila dia positif, dia akan jauh. Okay, bila dia jauh, dia akan ambil Ag plus ni. Jadi kat sini awak kena penerangan kamu adalah ion Ag plus menerima elektron membentuk atom Ag atau untuk Ag saja pun cukup. Okay, sebab dalam penerangan ada azmi itulah, ada atom, molekul dan ion. Okay, jadi dia bila yang ni menipis, yang ini akan jadi ibal. Ibal tu apa? Elektrod menebal. Dan dalam inference-nya adalah ion Ag plus mengalami penurunan. Dan setengah persamaan dia akan ambil daripada depan, macam tadi juga sama. Ag plus tambah elektron akan menghasilkan Ag. Yang penerangan dia sama macam yang sebelum ni je pun. Cuma bezanya hanya ada terminal negatif dan terminal positif, anode dan cathode. Nanti cikgu akan sharekan macam mana kamu nak cara ingat anode dan cathode. Okay. Jadi macam cikgu yang sebutkan tadi, kita akan cikgu akan share macam mana cara kamu nak ingat anode dan cathode. Dalam anode, sebelum ni pun kita ada kan tengok pada anode dalam awal-awal hari tu. Cuma bila anode yang sini, awak akan tengok A ni adalah bagi anode lah. Anode. Kemudian N ni bagi terminalnya negatif. Okay. O ni untuk oxidation, pengoksidaan. Okay, pengoksidaan. Okay, sorry. So oxidation lah, cikgu tulis bahasa Inggeris yang oxidation. D adalah bagi derma, E adalah elektron dan juga selain daripada elektron, cikgu bagi huruf besar ni sebab dia menunjukkan E-node. So E-node ni kamu boleh rujuk dia punya E-node dia akan jadi negatif. Nilai dia adalah negatif. So dia akan duduk di anode. Okay, macam tadilah kan awak tengok pada kita punya yang tadi. Macam ni kan, bila dia negatif, dia jadi anode. E-node dia negatif, so dia akan jadi anode, so samalah. Okay, manakala untuk cathode, cara nak ingat dia adalah, okay, C ni adalah cathode lah. Okay, cathode. Kemudian T ni adalah bagi positif. Okay, bagi positif kan, tanda tambah kan, simbol positif. Yang ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada.
Okay, so yang ini pula E ni sama juga. Kita tak boleh gunakan elektron. E ni adalah untuk E0. Okay, E0 ni adalah nilai dia mesti positif. Okay, nilai E0 bagi katod mesti positif. Sebab itu cikgu gunakan huruf kecil di sini. Okay, untuk tunjukkan tanda tambah. Jadi ini adalah cara untuk awak ingat katod dan juga anode. Cikgu nak tambah sedikit pada yang mengalami pengoksidaan ni. Okay, yang ini kita boleh gantikan juga dengan dioksidakan. Ini mana apa ni? Ini apa tadi? Okay, dioksidakan kepada ion Zn2+. Ni kalau nak dapat full mark lah. Okay, untuk inference dia dapat full mark, dioksidakan kepada ion Zn2+, manakala ion Ag+, diturunkan kepada atom Ag. Bila kata atom, dia akan berubah jadi pepejal. Sebab itu dia akan menebal kat situ. Okay, disebabkan tebal. Kenapa tebal? Sebab ion-ion dalam larutan ni, ion-ion argentum dalam larutan ni telah bertukar kepada pepejal argentum. Jadi menyebabkan ibal ataupun elektrod menebal. Okay, kita tengok pula soalan. Satu lagi soalan. Okay, nanti awak boleh cuba buat sendirilah soalan yang selebihnya. Kita tengok untuk soalan yang ini pula. Untuk magnesium dan juga cuprum. Okay, untuk magnesium dan cuprum, awak rujuklah pada E0 dia. Tengok kat sini, magnesium E0-nya adalah negatif 2.38. So, Mg 2+ tambah 2 elektron. Jadi Mg dan negatif 2.38. Ini nilai E0 dia. Manakala untuk Cu punya E0 adalah positif 0.34. Okay, positif 0.34. So Cu2+. Cu2+ tambah 2 elektron. Cu jadi positif 0.34. Jadi sekarang sebabkan ni dah tulis lebih negatif, automatik yang ini adalah bagi Mg punya penerangan, elektron Mg. Kita terangkan sebelah dulu. Okay, bila elektron Mg, dia nilainya adalah lebih negatif. Okay, jadi dia automatik dia akan jadi terminalnya negatif lah. Okay, sebab tadi yang ingat perkataan anode tadi. Okay, jadi ingat pada perkataan anode tadi. Itu untuk Mg. Okay, lebih negatif. So, dia mengalami pengoksidaan. Jadi, bila dia mengalami pengoksidaan, dia akan jadi ejen penurunan. Jadi, penerangan dia sama macam yang cikgu ajarkan dalam kelas-kelas sebelum ni. Yang ini, tengok pada nilai E0. Bila negatif, dia dekat tu. Okay, jadi yang kita akan gunakan untuk penerangan adalah atom Mg melepaskan elektron membentuk ion Mg2+. Okay. Jadi pemerhatian dia sama macam tadi, ipis. Apa ipis? Elektrod menipis. Jangan tulis pula dalam jawapan awak ipis. Elektrod menipis lah. Elektrod menipis. Inference-nya adalah atom Mg dioksidakan kepada ion Mg2+.
Dan setengah persamaan ambil dari belakang lah sebab awak bulatkan daripada mg. So mg akan menghasilkan mg2 plus tambah 2 elektron. So settle untuk mg. Kita tengok pula pada Cu. Untuk Cu, dia nilai dia lebih positif. Jadi kita tulis ni Cu. Okay, nilai inot dia lebih positif. Jadi bila dia lebih positif, automatik dia akan jadi terminal pun terminal positif ataupun kita kenali sebagai cathode. Jadi dia mengalami penurunan dan dia merupakan ejen pengoksidaan. Jadi dalam penerangan dia, ingat bila positif dia jadi jauh. Okey, positif jauh. So yang awak nak terangkan mesti berkait tentang ion Cu2+. Okey, bila jauh bulatkan dan awak boleh gunakan itu sebagai pemula ayat penerangan kamu. Okey, ion Cu2+ menerima elektron membentuk atom Cu. Okay, dia akan bentuk atom Cu. Dia akan patah balik lah. Daripada mana awak mula, itulah dia punya ayat dia sebenarnya. Okay, jadinya kat sini pemerhatian dia adalah IBAN, iaitu elektrod menebal. Dan inference dia adalah ion Cu2+ diturunkan kepada atom Cu. Jadi kat sini setengah persamaan dia adalah Cu2+ tambah 2 elektron akan jadi Cu. Jadi setelah ini adalah untuk sel kimia bagi elektrod magnesium dan juga elektrod kuprum. Jadi untuk latihan, awak boleh rujuk dalam kamu punya modul. Kamu boleh selesaikan latihan pada muka surat. Ada beberapa latihan pada muka surat 41. Tapi ada notasi sel kat situ sikit. Kamu ni dia mulakan dengan notasi sel dulu. Jadi kamu boleh mula dulu pada muka surat 41 punya latihan. Okay, 41, 42, 43 dan 44. Kamu cuba buat dulu untuk penerangannya ini. Notasi sel, cikgu akan sediakan the next video. Okay, dalam next video. Jadi kamu cuba selesaikan yang itu dulu untuk latihan kita pada hari ini. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.